Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 23 Jamadil Awal 28 Disember bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Kilang kotor ulat berengga penuhi tong penyimpanan petis udang. Juga sela masa dos penggalak penerima Pfizer dan AstraZeneca dipendekkan. Busuk dan meloyakan. Begitulah keadaan sebuah kilang memproses petis udang di pantai Aceh balik pulau Pulau Pinang. Lebih menjijikkan apabila hasil pemeriksaan turut menemui ulat berengga di dalam tong penyimpanan, malah kilang yang beroperasi sejak lebih 50 tahun lalu sangat kotor dan tidak mematuhi piawaian kebersihan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan KKM. Pegawai Kesihatan Persekitaran, Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan BKKM, Jabatan Kesihatan Pulau Pinang JKNPP, Muhammad Wazir Khalid berkata, pemeriksaan pasukan kesihatan mendapati kilang tersebut menyimpan stok petis udang lama yang dipenuhi ulat berengga di stor yang sama dengan produk baru. Ya, itu satu stor, satu tempat penyimpanan. Itu yang kita katakan stor penyimpanan. Bermakna produk-produk yang baru dan juga lama diletak bersamalah. Dan kita menjumpai satu produk yang expired 2024 tetapi dari segi fizikal kita lihat memang sudah rosak. Itu yang kita bimbang. Pemilik kilang itu juga menggunakan logo halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi mengaburi mata pengguna, sedangkan syarikat tersebut tidak pernah memohon sijil tersebut daripada pihak berwajib. Kebanyakan premis-premis yang kita membuat serbuan, kita lihat masih lagi menggunakan logo halal dan juga mesti ya. Dan ini kita akan syorkan kepada agensi yang berkenaan dan juga cawangan yang berkenaan supaya mengambil tindakan susulan lah. Sebab kita tak nak lihat isu penipuan wujud di dalam perkara ini ya. Mengulas lanjut, katanya kilang itu pernah diserbu pada 2019 kerana kesalahan sama. Susulan serbuan itu pihaknya mengeluarkan 2 notis kompaun berjumlah RM5,000 selain diarah tutup selama 14 hari untuk kerja-kerja pembersihan. Sementara itu, dalam serbuan kedua di sebuah kilang kicap di Jalan Batu Maung menemui najis tikus di dalam premis. Pemeriksaan mendapati proses pembuatan kicap di kilang itu dikuatiri boleh menyebabkan pencemaran silang kerana terdapat bahan asing seperti sarang laba-laba di dalam tong penampaian kacang soya. Kilang itu turut dikenakan kompaun berjumlah RM5,000 dan pemilik diarahkan menjalankan pembersihan serta kawalan serangga perosak. Tauliah mengajar agama Islam di negeri Selangor yang telah diberikan kepada mana-mana aktivis politik akan ditarik balik berkuat kuasa 31 Disember 2021. Ia selaras titah Sultan Selangor yang menitikkan agar agama Islam tidak dipolitikkan dan dijadikan sebagai bahan politik oleh mana-mana pihak di negeri Selangor, khususnya di masjid dan surau. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata Sultan Selangor bimbang jika tauliah diberikan kepada ahli politik ia dikuatiri boleh disalahgunakan yang akhirnya akan membawa kepada fitnah, perselisihan dan perpecahan umat Islam di negeri Selangor serta mencemarkan agama Islam. Selaras dengan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor tersebut, Jawatan Kuasa Tauliah MAIS akan menyemak semula semua tauliah mengajar agama Islam yang telah dikeluarkan kepada pemegang tauliah di negeri Selangor dan mana-mana tauliah yang telah diberikan kepada aktivis politik akan ditarik balik berkuat kuasa pada 31 Disember 2021. Bagaimanapun, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang memegang portfolio agama Islam masih boleh menyampaikan pengajaran agama Islam dengan syarat ia tidak menyentuh hal berkaitan politik dalam perkara yang disampaikan.
Mengajar agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah Seksyen 118 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003 adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 119 Enakmen yang sama, di mana jika sabit kesalahan boleh dihukum dengan denda RM3,000 atau penjara 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Semasa bagi vaksin dos penggalak untuk penerima vaksin primer Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca diturunkan kepada 3 bulan berbanding 6 bulan sebelum ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata sebahagian besar individu dewasa berumur 18 tahun dan ke atas akan menerima dos penggalak tersebut pada bulan Januari dan Februari. Bagi vaksin Sinovac memang 3 bulan. Sekarang ini Pfizer dan AstraZeneca adalah juga 3 bulan untuk semua penerima vaksin berusia 18 tahun ke atas. Kita akan memberi temu janji kepada mereka yang layak berdasarkan kepada keutamaan termasuklah mengikut turutan umur, age de-escalation dan juga mengambil kira status kesihatan. Keutamaan diberi kepada mereka yang mempunyai komorbiditi dan sebagainya. Tambah beliau, kapasiti pemberian vaksin akan dipertingkat melalui pembukaan lebih banyak pusat pemberian vaksin PPV selepas ini. Katanya untuk dos penggalak, keutamaan akan diberikan untuk vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca, manakala vaksin Sinovac hanya akan digunakan untuk mereka yang mempunyai alahan. Jelas Khairi, tempoh selamasa yang dipendekkan kepada 3 bulan itu turut disyorkan panel pakar kesihatan serta badan regulatori seperti di United Kingdom, Kanada dan Australia. Selain itu, kata beliau, hasil kajian awal melibatkan 21 juta pemberian dos penggalak yang dijalankan di United Kingdom telah menunjukkan data keselamatan yang amat meyakinkan. Rakyat Malaysia yang ingin ke Arab Saudi bagi tujuan umrah berkemungkinan perlu mendapatkan dos penggalak COVID-19 terlebih dahulu. Khairi Jamaluddin berkata kementeriannya akan mengadakan perbincangan dengan syarikat pengendali umrah berhubung perkara itu. Kementerian Kesihatan Malaysia akan memaklumkan kepada syarikat-syarikat pelancongan yang mengurus umrah agar rakyat Malaysia yang ingin pergi ke Arab Saudi ataupun ke Tanah Suci untuk mengerjakan umrah mesti mendapat dos penggalak sebelum mereka pergi. Tambahnya, jemaah umrah juga perlu memakai peranti digital dan digalakkan untuk melaksanakan ujian kendiri setiap hari selama tempoh kuarantin. Khairi berkata beliau telah menerima aduan berhubung tempoh masa menunggu untuk pemakaian peranti digital dan telah mengarahkan stesen pemakaian alat terbabit ditambah. Dalam pada itu, beliau berkata setakat ini jemaah umrah dibenarkan untuk kuarantin di rumah. Namun jika kes COVID-19 varian Omicron semakin membimbangkan, jemaah mungkin akan diminta untuk kuarantin di stesen. Malah terdapat juga kemungkinan umrah ditangguh. Seorang lelaki yang menjadi tekong darat bagi penyeludupan pendatang tanpa izin parti warga Myanmar ke negara ini ditahan di sebuah rumah di Taman Saujana Indah, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Penahanan lelaki berusia 42 tahun itu dibuat dalam serbuan jam 10.30 pagi tadi hasil intipan lebih seminggu oleh sepasukan pegawai dan anggota dari cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata suspek dengan gelaran Akai ini merupakan warga Myanmar dan memegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR. Hasil siasatan, suspek mempunyai hubungan terus dengan ejen di Yangon, Myanmar serta tekong darat di Danok, Thailand untuk mengurus dan mengatur kemasukan parti ke negara ini. Jelas Datuk Kamarul Zaman, setiap parti perlu membayar RM4,000 hingga RM6,000 setiap seorang kepada sindiket sebelum dia baru masuk melalui pagar Bukit Kayu Hitam sempadan Malaysia, Thailand. Parti ini kemudian akan dibawa ke destinasi yang ditetapkan oleh ejen untuk bekerja di negara ini. Kita akan bermati-matian untuk mengatasi masalah ini dan mengambil tindakan terhadap penyelundup-penyelundup ini termasuklah di bawah SOSMA dan juga di AMLA.
juga termasuk kita akan merampas dan menyita harta-harta mereka dalam mengikut amlah. Menerusi serbuan ini, seramai 6 warga negara Myanmar terdiri daripada 5 lelaki dan seorang wanita ditahan. Hasil pemeriksaan, hanya wanita memiliki pasport manakala 5 lelaki lain tidak mempunyai sebarang dokumen. Kes disiasat di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 manakala 13 parti diserah kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan lanjut. Seorang pembantu kantin dipenjara 6 bulan oleh Mahkamah Majistret Kota Baru selepas dia mengaku bersalah atas kesalahan menjual barang kemas yang diragut daripada seorang warga emas November lalu. Pengakuan itu dibuat tertuduh Nazrini Syuhada Abdullah, 27 tahun, di hadapan Majistret Muhammad Fitri Mokhtar. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa memindahkan harta curi iaitu menjual seutas rantai leher emas seberat 14.72 gram milik seorang warga emas wanita berusia 81 tahun kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia Yapim Smart Venture Sendirian Berhad. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah desa Darul Naim, Kota Baru pada 30 November 2021. Mengikut fakta kes, tertuduh yang tidak dikenali mangsa datang bersama anaknya dengan menaiki motosikal sebelum menarik rantai emas yang dipakai warga emas itu. Mangsa mengalami luka di bahagian leher dan mengalami kerugian RM3,000. Peguam dari Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK yang mewakili tertuduh, Siti Atikah Abdul Halim, merayu agar tertuduh dijatuhi hukuman penjara minimum memandangkan wanita itu mempunyai seorang anak kecil dan hanya bekerja sebagai pembantu kantin dengan pendapatan RM30 sehari. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan yang bermula hari ini. Polis membuka kertas siasatan berhubung sebuah majlis perkahwinan pasangan selebriti terkenal di Genting Highlands yang didapati melanggar prosedur operasi standard SOP Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintendent Zaiham Muhammad Kahar berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu susulan tular video berdurasi 41 saat yang dimuat naik menerusi Facebook. Menerusi video terbabit, pihaknya mendapati ada tetamu yang hadir tidak memakai pelitup muka selain tidak mengamalkan penjarakan sosial. Hasil siasatan, majlis tersebut berlangsung kira-kira jam 8.30 malam pada 15 Disember lalu. Susulan itu, polis akan mengesan dan mengenal pasti kesemua individu yang hadir pada majlis perkahwinan terbabit dan kes disiasat mengikut Perkara 17 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit PPD-PPB 2021. Dalam masa yang sama, Superintendent Zaiham meminta orang ramai untuk tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan insiden tersebut dan terus mematuhi SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Bergelar OKU tidak halang pemuda sertai misi pasca banjir. Alhamdulillah, bertemu kembali. Seorang bayi perempuan yang dipercayai baru dilahirkan ditemui di sebuah wakaf di tepi jalan raya di Kampung Tayor dekat Sungai Tong awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Setiu DSP Effandi Husin berkata bayi tersebut ditemui dua lelaki yang sedang memberhentikan kereta untuk menyejukkan enjin di tepi jalan pada pukul 12.45 pagi. Bayi tersebut ditemukan hanya beralaskan kain tudung dan didapati berada dalam keadaan kesejukan, mempunyai kesan darah dan masih bertali pusat. Bayi seberat 3 kilogram itu dipercayai dilahirkan dalam tempoh beberapa jam sebelum ditemukan dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Bayi tersebut telah dirujuk ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu untuk tindakan susulan dan kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Keseksaan. Isu lambakan sampah dan lumpur pasca banjir di negeri terjejas akan diselesaikan secepat mungkin. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Senator Idris Ahmad berkata, kerajaan menerusi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menyediakan jengkaut dan lori bagi tujuan pembersihan kawasan terlibat.
Di sini dan juga di Selangor pun kita akan supply. Memang sekarang ni tak cukup lah. Walaupun ada setengah-setengah negeri, malih daerah datang bantu. Mungkin pasal banyak tempat laku sampah banyak. Sebab tu atas daya usaha ni saya telah mengarahkan pada pihak agensi saya JAKIM untuk kita nak mengambil satu pot lagi lah, satu kerja kita selain daripada kita menyediakan bahan-bahan tadi, makanan, tempat tilam sebagainya. Maka kita juga akan untuk nak sewa backhoe dan juga lori untuk mengangkat barang-barang sampah tadi. Beliau berkata demikian dalam lawatan dan serahan bantuan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS SK Desa Bakti Mentakap Temerloh sebanyak 6.6 juta ringgit berjaya dikutip menerusi sumbangan 14 buah agensi agama dan ia akan digunakan bagi membantu mangsa banjir dari aspek barangan keperluan, makanan dan sebagainya. Sementara itu, Senator Idris berkata usaha lain yang akan dilakukan pihaknya ialah mengumpul naskah Al-Quran yang rosak dan terjejas akibat banjir. Al-Quran yang dikumpul akan dilupuskan dan diselia oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Terdahulu, Senator Idris merasmikan pelepasan konvoi skuad Musaadah Keluarga Malaysia ke Temerloh di Putrajaya pagi tadi. Misi bantuan bencana banjir itu melibatkan 500 sukarelawan mewakili pelbagai agensi antaranya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM. Bentuk bantuan tu kita fokus kepada pertamanya keperluan-keperluan asas lah yang seperti toto, keperluan makanan kering dan juga memasak dan kit solat untuk membantu memudahkan mereka untuk mengerjakan solat. Al-Quran juga ada untuk kali ini dan seperti ada juga makanan bermasak itu melalui Jawi Food Bank dan juga Yadim Dapur Rakyat. Sebelum ini, misi bantuan menerusi agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah disalurkan ke beberapa lokasi banjir iaitu di Selangor dan Negeri Sembilan. Meskipun bergelar OKU, ia tidak mematahkan semangat seorang pemuda dari Terengganu untuk sama-sama turun padang membantu mangsa banjir di Pahang. Fazli Aziz, 22 tahun yang kudung tangan kanannya, tidak sanggup melihat kesusahan dialami mangsa banjir dan mahu meringankan beban penduduk yang terjejas. Fazli antara 40 peserta yang menyertai operasi bantuan pasca banjir 2021 Pahang, anjuran kerajaan negeri yang diadakan selama 3 hari bermula hari ini. Walaupun saya keadaan tidak sempurna, saya tetap nak bantu mereka yang dalam keadaan lumpur dan keadaan tak ada elektrik, dan keadaan kekurangan makanan. Atas dasar simpati, saya tetap nak membantu mereka juga. Berbekalkan pengalaman membantu mangsa banjir terutama di pantai timur, anak-anak muda dari negeri ini akan memanfaatkan tenaga dan kudrat masing-masing bagi menjayakan misi kemanusiaan berkenaan. Tengok ramai penduduk-penduduk di terkena banjir itu terkesanglah. Jadi kita terpanggillah untuk memberi pertolongan dari sudut tenaga lah. Operasi kali ini disertai 650 peserta terdiri daripada wakil agensi-agensi kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, persatuan dan NGO. Dalam misi kita kali ini, kita akan membuat kerja-kerja yang pertamanya adalah operasi pembersihan. Dan kita akan menumpu di kawasan Temerloh dan juga Mentakap. Dua kawasan yang kita akan tumpu di Temerloh dan juga di Mentakap. Yang pertamanya adalah operasi pembersihan rumah-rumah yang akan kita mulakan pada seawal hari ini. Peserta misi kali ini juga akan memasak dan membungkus makanan untuk diagihkan kepada mangsa banjir. Selain itu, golongan kanak-kanak di kawasan terjejas juga akan diberikan pek keceriaan yang mengandungi pelbagai barangan seperti peralatan menulis dan mewarna serta buku-buku cerita dan sirah Nabi. Lembaga Zakat Selangor LZS menyalurkan bantuan secara one-off bernilai RM650 bermula hari ini kepada keluarga yang terkesan dengan bencana banjir di negeri itu. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Saipul Yazan Mat Yusof berkata pihaknya menerima lebih 15,000 permohonan menerusi dalam talian melebihi jangkaan sebelum ini.
Asalnya kami menjangkakan 7,000 tapi melihat kepada permohonan sekarang ini melebihi 15,000 yang telah memohon melalui online. Dan kami menjangkakan hasil daripada proses yang telah dijalankan malam tadi, bantuan pertama akan sampai ke akaun penerima pada hari ini. Dan kami antara agensi yang pertama menyalurkan bantuan one-off. Ya. Kami melihat keperluan dari segi pembelian barangan asas. Yang mana kami memperuntukkan satu keluarga yang layak antara 1,000 hingga 2,000. LZS katanya menyediakan peruntukan berjumlah 20.4 juta ringgit untuk disalurkan kepada mangsa banjir selain peruntukan kepada masjid, surau dan sekolah yang terjejas berjumlah RM50,000 bagi setiap institusi. Beliau berkata demikian kepada media selepas Majlis Iktiraf yang disempurnakan Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof di Shah Alam. Dalam majlis ini, 34 syarikat korporat menerima penghargaan iktiraf berlian di mana syarikat berkenaan menjadi muzaki dengan penyerahan zakat perniagaan melebihi RM1 juta kepada LZS. Selepas 2 tahun tidak membawa jemaah umrah ekoran pandemik COVID-19, syarikat Maghfirah Travel and Tours yang Berhad kembali menawarkan perkhidmatan umrah dengan membawa kumpulan pertama bagi pakej selesa khas ke Tanah Suci. Penerbangan kumpulan pertama menerusi Saudi Airlines berangkat ke Tanah Suci malam semalam dengan membawa 42 jemaah serta 3 petugas berpengalaman. Menurut pengarah urusan Maghfirah Travel and Tours, Fakhrul Razzi Muhammad Omar, penerbangan kali ini merupakan penerbangan penuh bagi pakej selesa khas yang memberikan pengalaman berbeza buat jemaah. Untuk musim 1443, jadi selepas COVID-19, ini adalah penerbangan penuh yang sulung yang kami bawakan penuh satu bas 45 orang semuanya. Dan Alhamdulillah semua mengambil pakej selesa khas. Okey, pakej ini 12 hari 10 malam yang mana kita ada buat tambahan 25 tempat ziarah di Mekah dan Madinah. Plus yang ini ada ekstra lagi iaitu kita masukkan tambahan 10 tempat yang jarang dilawati oleh mana-mana jemaah. Dan juga ada tambahan insya-Allah ini adalah surprise yang kita bagi iaitu makan malam di kebun kurma di Madinah itu sendiri. Jelasnya, hotel yang didiami jemaah juga bertaraf 5 bintang dan berdekatan dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Berbekalkan pegawai yang berpengalaman, Maghfirah Travel and Tours turut menyediakan modul khas buat jemaah pasca COVID-19. Maghfirah Travel dia akan menyediakan dan membimbing para jemaah menyediakan modul yang selaras dengan apa yang kita susun sesuai dengan suasana COVID pada hari ini. Maknanya masyarakat telah lama tak dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi modul-modul yang kita sediakan selaras mengingatkan peranan kita kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah telah lakukan dan apa yang Rasulullah telah nasihatkan kepada kita untuk. Maghfirah Travel and Tours telah beroperasi selama 9 tahun dan berpengalaman menguruskan umrah dan haji. Syarikat itu menawarkan promosi menerusi pakej klasik Swiss Hotel dengan diskaun berjumlah RM550 termasuk rebate RM200 untuk pendaftaran musim 1444 Masihi. Tawaran itu terhad kepada 300 jemaah sebelum 15 Januari. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian tertera atau layari www.maghfirahtravel.com.my. Keluarga yang harmoni adalah keluarga yang wujud tanpa jurang. Apabila tiada jurang pemisah, kasih sayang, sikap hormat menghormati dan semangat toleransi akan lebih mudah disemai dan dibentuk. Oleh yang demikian, kebahagiaan keluarga dapat dikecapi bersama. Varian Omicron, lebih 7,000 penerbangan dibatalkan di seluruh dunia. Alhamdulillah, bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. 4 maut manakala 3 lagi cedera termasuk seorang anggota polis akibat ditembak seorang lelaki bersenjata. Kejadian tembakan pada Isnin itu berlaku di beberapa lokasi di Denver, Colorado, Amerika Syarikat dan berakhir dengan polis menembak mati suspek.
Serangan bermula sekitar jam 5 petang waktu tempatan apabila lelaki bersenjata secara terbuka menembak mati dua wanita dan mencederakan seorang lelaki. Lelaki itu kemudian ke selatan Denver dan menembak mati seorang lagi lelaki di sana. Selepas itu, suspek memandu ke bandar Lakewood dan menembak mati mangsa keempat di bandar itu. Dia kemudian memasuki sebuah hotel dan menembak serta mencederakan seorang kerani dan anggota polis sebelum ditembak mati polis. Motif serangan tersebut masih disiasat. Kawasan penyimpanan kontena di Pelabuhan Latakia di Syria terbakar akibat serangan peluru berpandu negara haram Israel. Serangan kali kedua dalam bulan Disember itu turut merosakkan hospital, bangunan kediaman dan kedai. Serangan Israel ke atas Syria itu dilapor mensasarkan tentera yang disokong Tehran dan Hizbullah Lubnan yang ditempatkan di Syria sejak sedekad lalu untuk menyokong Presiden Syria Bashar al-Assad. Kementerian Pertahanan Syria memaklumkan kerusakan akibat pencerobohan Israel itu masih dinilai. Kejadian kebakaran akibat serangan peluru berpandu tersebut berjaya dirakam yang menunjukkan api marak dan asap di kawasan penyimpanan kontena. Menurut wartawan tempatan, sejurus kejadian, anggota bomba dan ambulans dilapor telah digerakkan ke tempat kejadian. Latakia merupakan pelabuhan komersial utama di Syria. Lebih 7,000 penerbangan dibatalkan di seluruh dunia, manakala ribuan lagi ditangguhkan susulan jangkitan varian Omicron. Situasi itu bukan sahaja menjejaskan perkhidmatan perjalanan udara, malah perancangan orang ramai untuk menghabiskan cuti menyambut Christmas turut terbantut. Berdasarkan maklumat laman web flightaware.com, menjelang minggu ini, lebih 5,000 penerbangan telah dibatalkan di seluruh dunia, termasuk ribuan penerbangan dari atau menuju ke lapangan terbang Amerika Syarikat, manakala lebih 13,000 lagi mengalami kelewatan penerbangan. Keadaan itu dijangka berlarutan selama beberapa hari lagi sehingga penghujung minggu Christmas. Ramai di kalangan kaki tangan serta kru penerbangan dilaporkan tidak sihat dan terpaksa menjalani kuarantin selepas dijangkiti COVID-19. Sementara itu di Jepun, lebih 100 penerbangan turut dibatalkan ekoran ribut salji setebal 35 inci melanda beberapa wilayah negara itu. Keluarga yang harmoni adalah keluarga yang wujud tanpa jurang. Apabila tiada jurang pemisah, kasih sayang, sikap hormat menghormati dan semangat toleransi akan lebih mudah disemai dan dibentuk. Oleh yang demikian, kebahagiaan keluarga dapat dikecapi bersama. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan ketinggalan menyaksikan La Tahzan 9 malam ini dengan topik Buli, Siapa yang Peduli. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Aziza Arifin. Assalamualaikum dan selamat malam.